Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi sekali dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Pada kali ini, Cikgu akan sambung lagi bab 12, koordinasi dan gerak balas dalam manusia bahagian 2. Pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat 12.4 tindakan terkawal dan tindakan luar kawal, iaitu membanding dan membezakan antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal, memerihalkan tindakan refleks yang melibatkan 2 neuron dan 3 neuron, melukis arka refleks, 12.5 isu kesihatan berkaitan sistem saraf manusia, berkomunikasi tentang isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem saraf, memerihalkan kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi dan gerak balas manusia. Baiklah anak-anak, cikgu teruskan dengan 12.4 tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Gerak balas yang dihasilkan adalah sama ada tindakan terkawal atau tindakan luar kawal. Jadual 12.2 menunjukkan perbandingan antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal. Persamaannya adalah kedua-dua tindakan melibatkan rangsangan, impuls, neuron dan organ efektor. Mari kita lihat perbezaannya. Untuk tindakan terkawal, tindakan yang kita sedari dan dilakukan mengikut kehendak kita. Manakala, tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara automatik dan berlaku tanpa kita sedari. Kedua, melibatkan sistem saraf soma bagi tindakan terkawal. Manakala, tindakan luar kawal pula melibatkan sistem saraf autonomi. Ketiga, tindakan terkawal dikawal oleh korteks cerebrum, manakala tindakan luar kawal dikawal oleh medulla oblongata dan hipotalamus. Dan terakhir, tindakan terkawal melibatkan gerak balas otot rangka, manakala tindakan luar kawal melibatkan gerak balas otot licin dan kelenjar. Tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka, apakah ia? Tindakan terkawal seperti berjalan, bercakap atau memburus gigi merupakan tindakan yang kita sedari. Misalnya, anak-anak boleh secara sukarela mengangkat tangan untuk menjawab soalan tanpa dipaksa pun. Itu kita secara sukarela. Tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka dikawal oleh korteks cerebrum. Oleh sebab maklumat disampai ke korteks cerebrum iaitu aras kesedaran kita, persepsi tentang persekitaran luar dapat dihasilkan. Laluan maklumat dalam tindakan terkawal ditunjukkan dalam rajah 12.10. Okey, rajah 12.10. Laluan penghantaran maklumat dalam tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka. Sebelum tu, cikgu tunjukkan dulu pada anak-anak, ni neuron deria. Okey, ini neuron deria. Kemudian, ini neuron gerganti. Okey, dan seterusnya, ini neuron motor. Okey. Nombor 1. Rangsangan berlaku apabila guru menyoal murid. Itu rangsangannya. Nombor 2. Apa yang berlaku? Reseptor menerima rangsangan dan menghantar impuls saraf ke cerebrum melalui neuron deria. Neuron deria ni lah. Okay? Dia hantar pergi ke cerebrum. Okay. Kemudian, nombor 3. Bahagian cerebrum, iaitu bahagian ni lah. Bahagian ni, cerebrum ni.
Okey, menginterpretasi impas saraf untuk dihantar ke efektor. Okey. Kemudian nombor 4, efektor iaitu otot rangka akan menerima maklumat tersebut. Apa maklumat yang diterima? Okey, murid mengangkat tangan. Itulah gerak balas yang dilakukan apabila rangsangan berlaku iaitu guru menyoal murid. Okey, cikgu teruskan lagi. Tindakan luar kawal yang melibatkan otot rangka, gerak balas, refleks. Kita lihat dulu akar refleks 3 neuron. Beberapa situasi yang memerlukan tindakan yang serta-merta dan spontan. Jika jari anda tercucuk pin tajam, anda akan mengalihkan jari dengan serta-merta tanpa berfikir panjang. Ini dikenali sebagai tindakan refleks. Tindakan refleks ialah gerak balas pantas terhadap rangsangan tanpa dikawal oleh otak. Okey, cikgu ulang lagi sekali, tanpa dikawal oleh otak. Okey, laluan saraf yang terlibat dalam tindakan refleks kita sebut arka refleks. Nanti cikgu terangkan dalam rajah 12.12. Tindakan refleks mengalihkan jari daripada pin tajam melibatkan 3 neuron dan komunikasi antara neuron dalam sistem saraf periferi dan saraf tunjang. Okey, baiklah. Ini merupakan rajah 12.11 arka refleks yang melibatkan 3 neuron dan saraf tunjang. Okey, ini nombor 1, nombor 2, okey, nombor 3, nombor 4, okey, nombor 5. Okey, kita lihat dulu penerangan dia. Nombor 1, apabila jari tercucuk pin tajam, reseptor deria mengesan rangsangan dan mencetuskan impas saraf. Okey, nombor 2, okey, di sini dekat neuron deria. Impas saraf dialirkan di sepanjang neuron deria ke saraf tunjang. Okey, ini saraf tunjang. Okey, ini saraf tunjang. Okey, ketiga kat mana? Ni ke sini. Okey, dalam saraf tunjang, impas saraf dipindahkan dari neuron deria melalui sinap ke neuron geganti. Okey, daripada neuron deria, okey, ke neuron geganti. Ini dia neuron geganti. Okey, neuron geganti. Seterusnya, nombor 4. Di sini nombor 4 ya. Okey. Dari neuron geganti, impas saraf dipindahkan ke neuron motor. Impas saraf dipindahkan ke neuron motor. Mana neuron motor? Kat sini kan? Ini neuron motor ni. Okey. Kemudian nombor 5. Okey, bahagian last sekali. Neuron motor mengalirkan impas saraf dari saraf tunjang ke efektor iaitu tisu otot kita supaya jari kita dapat dialihkan dengan serta-merta. Dalam penerangan cikgu daripada nombor 1 sehingga nombor 5, cikgu tak ada sebut pun berkenaan dengan otak. Jadi, arka refleks yang melibatkan 3 neuron dan saraf tunjang, dia tidak melibat sebarang penglibatan otak lah. Okey, cikgu teruskan lagi. Kepentingan tindakan refleks. Tindakan refleks menghasilkan gerak balas spontan tanpa menunggu arahan daripada otak. Masa tambahan yang diperlukan untuk otak menganalisis maklumat sebelum mencetus gerak balas boleh menyebabkan kecederaan serius. Oleh sebab tindakan refleks melibatkan saraf tunjang, otak dapat bertumpu kepada aras pemikiran yang lebih tinggi. Okey, cikgu teruskan dengan arka refleks 2 neuron. Satu lagi tindakan refleks ialah sentakan lutut ataupun kita kenali sebagai refleks patellar. Kita lihat rajah 12.12 nanti ya. Okey.
Refleks ini menggunakan laluan saraf yang melibatkan dua neuron, iaitu neuron deria dan neuron motor. Doktor kadang-kadang menguji keberkesanan sistem saraf seseorang dengan mengetuk lutut menggunakan penukul getah. Okey, kita lihat rajah 12.12 arka refleks dalam sentakan lutut yang melibatkan dua neuron. Okey, nombor 1 di sini ya. Nombor 1. Okey, apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, otot quadriceps menjadi regang dan dia akan merangsang reseptor regangan untuk mencetuskan impuls. Nombor 2, okey, di sini. Neuron deria menghantar impuls saraf ke neuron motor dalam saraf tunjang. Okey. Seterusnya, nombor 3 di sini ya. Okey, berkenaan dengan neuron motor. Neuron motor kemudiannya menghantar impuls dari saraf tunjang ke efektor iaitu otot quadriceps. Efektor kita ialah otot quadriceps. Okey, dan yang seterusnya nombor 4 di sini ya. Okey, otot quadriceps akan mengecut lalu menyebabkan kaki tersentak ke hadapan. Okey, baiklah. Praktis formatif 12.4. Nyatakan urutan penghantaran impuls arka refleks dalam sentakan lutut. Sentakan lutut ni kita panggil arka refleks dua neuron. Okay? Jadi reseptor pergi ke neuron deria, seterusnya neuron motor, kemudian terus ke efektor. Okey, nombor 2. Salah satu contoh tindakan refleks adalah menarik tangan apabila tersentuh objek panas. Takrifkan tindakan refleks dan nyatakan kepentingannya. Okey, tindakan refleks ditakrifkan sebagai satu gerak balas pantas, okey, satu gerak balas yang pantas dan automatik tanpa melibatkan daya pemikiran. Tindakan refleks adalah penting untuk melindungi diri kita daripada keadaan berbahaya di samping dapat menjamin kemandirian dalam persekitaran yang sentiasa berubah. Okey, soalan seterusnya. Bezakan antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal. Okey, kita ambil satu contohlah. Tindakan terkawal ialah tindakan yang boleh dikawal oleh kesedaran kita, manakala tindakan luar kawal ialah tindakan yang tidak boleh dikawal oleh kesedaran kita. Nombor 4. Seseorang yang telah kehilangan kakinya akibat penyakit tertentu masih boleh merasai kesakitan pada bahagian yang telah dipotong. Jelaskan mengapa. Okey, keadaan ini mungkin disebabkan oleh masih terdapat neuron deria di bahagian yang dipotong. Oleh itu, bahan neurotransmitter tu yang meresap daripada di ruang celah sinap hari itu kan cikgu bercakap dalam bahagian pertama, okey, neurotransmitter bahan kimia, okey, yang akan dirembeskan oleh neuron deria di bahagian yang dipotong boleh mencetuskan impuls dan ditafsirkan oleh otak sebagai rasa sakit. Okey, itulah jawapan bagi praktis formatif 12.4. Seterusnya, 12.5 isu kesihatan berkaitan sistem saraf manusia. Penyakit sistem saraf. Okay. Kita harus bersyukur kerana mempunyai sistem saraf pusat yang berfungsi dengan baik. Akan tetapi, sistem saraf pusat boleh menjadi rosak dan tidak berfungsi secara efisien. Beberapa contoh isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem saraf diberikan. 12.5 isu kesihatan berkaitan sistem saraf manusia. Kita pergi dulu dengan penyakit sistem saraf. Okey, penyakit yang pertama yang dalam silibus kita yang perlu kita kuasai ialah sklerosis berganda.
Penyakit progresif akibat ketidaknormalan sistem keimunan yang menyerang salut melin dalam otak dan saraf tunjang. Kerosakan salut melin menghalang penghantaran impuls dari dan ke otak. Okay. Dia menghalang penghantaran impuls dari dan ke otak. Okay. Penyakit kedua iaitu penyakit Alzheimer. Penyakit ini menyebabkan kehilangan keupayaan untuk menakul dan menjaga diri sendiri. Pesakit biasanya bercelaru, mudah lupa dan hilang arah walaupun berada di tempat yang lazim. Sekiranya kemerosotan otak berterusan, pesakit tersebut akan kehilangan kebolehan untuk membaca, menulis, makan, berjalan dan bertutur. Okey, risiko penyakit Alzheimer lebih tinggi dalam kalangan individu yang jarang mencabar minda mereka untuk belajar dan berfikir secara kritikal. Oleh itu, anak-anak, cikgu nasihatkan kalau ada soalan kebat, ada masalah yang dihadapi, cabar minda anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, untuk apa kita cabar minda kita? Ni dia, untuk mengelakkan kita mendapat risiko penyakit Alzheimer. Takut tak? Kalau takut, sila cabar minda anda. Okey? Okey, seterusnya. Penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ni merupakan penyusutan sistem saraf yang menyebabkan anggota badan, rahang, kaki, muka seseorang terketar-ketar. Pesakit juga mempunyai kesukaran untuk mengekalkan postur dan keseimbangan badan. Okey, seterusnya. Okey. Lou Gehrig Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS. Okay. Penyakit ini disebabkan oleh kemerosotan dan kematian neuron motor yang mengawal pergerakan otot seperti mengunyah, berjalan dan bertutur. Okay, seterusnya. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ataupun kita kenali sebagai ADHD, iaitu sejenis penyakit otak yang menyebabkan seseorang menjadi hyperaktif, tak boleh beri tumpuan dan mudah menjadi bosan. Biasanya dalam kalangan kanak-kanak, okay? Dia sangat hyperaktif. Okay? Itu juga merupakan sejenis penyakit otak. Okay? Seterusnya, autism. Okay, autism ialah sejenis penyakit yang berkaitan dengan perkembangan saraf dalam otak. Autism ni menyebabkan seseorang individu menghadapi masalah berkomunikasi dan berinteraksi. Okey, seterusnya, epilepsi. Epilepsi ialah kejadian aktiviti tidak normal di bahagian tertentu otak menyebabkan sel saraf mengeluarkan isyarat yang luar biasa. Seseorang yang mengalami epilepsi mungkin berkeadaan tidak sedar dan mengalami kekejangan otot ataupun kita kenali sebagai sawan. Okey? Epilepsi, sawan, ini merupakan kekejangan otot. Dia akan mengalami kekejangan otot. Okey, dan last sekali dalam silibus kita berkenaan dengan isu yang kesihatan berkaitan dengan sistem saraf manusia iaitu lumpuh otak ataupun kita kenali sebagai cerebral palsy. Okey, lumpuh otak berlaku disebabkan oleh kerosakan otak sebelum atau selepas kelahiran bayi. Okey, mungkin belum lahir otak dalam bayi dalam kandungan. Okey, otak dia dah lumpuh. Okey, ataupun mungkin berlaku selepas kelahiran. Kemungkinan juga berlaku semasa kanak-kanak berumur 3 hingga 5 tahun. Penyakit ini menyebabkan kegagalan otot dan keupayaan motor pergerakan berfungsi dengan sempurna. Okey, seterusnya. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi dan gerak balas manusia.
terdapat banyak jenis dadah yang digunakan untuk tujuan perubatan. Misalnya, marijuana digunakan oleh doktor dalam kuantiti yang sedikit untuk mengurangkan rasa loya pesakit kanser selepas menjalani rawatan kemoterapi. Akan tetapi, penyalahgunaan dadah selain daripada tujuan perubatan boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius dan besar kemungkinan boleh membawa maut. Antara kesan penyalahgunaan dadah terhadap penagih ialah menyebabkan ketagihan yang menyebabkan gejala saraf iaitu seperti menggeletar, berpeluh dan muntah sekiranya dadah tidak diambil. Jadual 12.3 menunjukkan kesan dadah dan alkohol terhadap koordinasi dan gerak balas manusia. Mari kita saksikan jadual 12.3. Okey, kita lihat yang pertama, dadah perangsang iaitu stimulan. Kesan dia meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Okay? Penggunaan secara berlebihan menyebabkan keadaan seronok yang bersifat sementara. Okay? Dan ini diikuti dengan kemurungan. Okay. Kedua, dadah penenang. Okay? Depression. Okay. Kesan dia melambatkan penghantaran impuls. Okay? Tadi stimulan tadi meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Penenang pula melambatkan penghantaran impuls. Dan penenang memanglah dia menenangkan fikiran seseorang. Okey. Seterusnya, dadah khayalan. Okey. Dadah khayalan ni bermaksud kesan dia pengguna akan berhalusinasi, melegakan kesakitan dan kegelisahan. Okey, berkhayal lah ni, dadah khayalan ni. Okey. Seterusnya, dadah narkotik. Okey. Dadah narkotik, kesan dia melambatkan fungsi normal otak. Okey. Dan seterusnya, alkohol. Alkohol akan mengganggu koordinasi dan pemikiran. Kedua, dia melambatkan pemindahan impuls saraf. Itulah berkaitan dengan dadah bahan. Okay, dadah dan alkohol serta kesan terhadap sistem saraf. Okey, kita pergi kepada praktis formatif 12.5. Okey, nyatakan simptom-simptom penyakit Alzheimer. Apakah simptom-simptom dia? Masih ingat lagi? Okey, pesakit mudah lupa dan hilang arah walaupun berada di tempat yang lazim. Sekiranya kemerosotan otak berterusan, seseorang akan kehilangan kebolehan untuk membaca, menulis, makan, berjalan dan bertutur. Okey, nombor 2. Terangkan bagaimana dadah mempengaruhi koordinasi saraf seseorang. Dadah mempercepatkan atau melambatkan. Cikgu ulang ya. Dadah mempercepatkan atau melambatkan pemancaran impuls dari sinaps dengan menghalang tindakan bahan pemancar sinaps. Akibatnya, otak tidak dapat menerima atau menghantar impuls ke organ efektor dan ini melambatkan tindakan refleks. Okey, seterusnya. Mengapa doktor menggunakan dadah dalam rawatan pesakit kanser yang menjalani kemoterapi? Ingat lagi tak dadah yang digunakan? Dadah apa tu? Dadah marijuana kan? Okey. Dia punya kenapa diguna dadah? Ia untuk mengurangkan rasa loya dan kesakitan bagi pesakit. Okey, dan last sekali soalan nombor 4, terangkan mengapa individu yang mabuk tidak dibenarkan memandu kenderaan. Ini soalan yang perlu anak-anak tahu, okey? Dan kena fahamlah. Alkohol ni memang dia menjejaskan kebolehan otak untuk menganggar jarak ketika memandu serta berkoordinasi. Kalau kita minum alkohol kan, kalau kita tengok dalam TV, sesiapa yang minum alkohol, kalau dia bawa kenderaan, mesti kenderaan dia tu macam pergi kiri, pergi kanan. Okay. Kemudian dia tak boleh nak menganggar jarak dia. Inilah bahaya
kesan alkohol sekiranya kita memandu. Okey, baiklah. Berakhir sudah sesi pelajaran kita dalam bab 12, bahagian 2 iaitu koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Kita jumpa lagi dalam bahagian 3. Okey, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.